Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita buruk untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga seluruh PPBM. Ternyata di dalam PPBM memang ada masalah dalam banyak perkara lah. Tapi ini sudah dibuktikan pada hari ini. Wan Saiful, iaitu ahli PPBM berpangkat besar, Wan Saiful Wanjan, dan juga ahli perniagaan yang mesra dengan Bersatu akan didakwa di mahkamah pada pagi ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dijangka akan mendakwa Ketua Penerangan Bersatu. Ketua Penerangan Bersatu iaitu Wan Saiful Wanjan hari ini ketika agensi itu sedang menyiasat kewangan parti berkenaan. Sumber SPRM mengesahkan ahli Parlimen Tasik Gelugur itu telah ditahan dan akan didakwa di mahkamah esok berhubung inisiatif Jana Wibawa. Beberapa sumber Bersatu pula mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa Wan Saiful telah pergi ke ibu pejabat SPRM Putrajaya pada hari ini iaitu kemarin untuk membantu siasatan. Sumber berkata, satu sumber turut berkata dia telah pergi ke pejabat SPRM pada jam 8 malam dan tidak dapat dihubungi sejak itu. Dijangka yang turut didakwa bersamanya pada pagi ini ialah seorang ahli perniagaan iaitu Adam Radlan yang sebelum ini telah pun ditahan reman beberapa hari untuk proses siasatan oleh SPRM. Sementara itu, jemputan akhbar daripada SPRM menyatakan dua individu akan didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur berhubung kes Jana Wibawa pagi ini. Kedua-dua individu itu tidak dinamakan seperti amalan biasa dalam jemputan sedemikian. Penangkapan itu dibuat ketika siasatan terhadap akaun Bersatu dan inisiatif kerajaan semasa era presidennya sendiri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. SPRM telah pun membekukan akaun bank Bersatu dan menyoal Muhyiddin pada 16 Februari yang lalu selama beberapa jam berhubung Jana Wibawa. Projek Jana Wibawa atau program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa diperkenalkan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek dan memacu pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Ia juga turut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kontraktor Bumiputra untuk membantu mereka menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Dalam perkembangan yang berkaitan juga, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi iaitu Azalina Osman Said berkata, beberapa senarai surat setuju terima SST yang dikeluarkan menerusi projek di bawah program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa atau Jana Wibawa adalah melibatkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu. Bagaimanapun menurut beliau, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setakat ini belum dapat mengenal pasti nilai sebenar projek itu. Beliau berkata SPRM telah menjalankan
siasatan terhadap isu berkaitan tender runding terus. Antaranya adalah projek di bawah Jana Wibawa yang melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. Katanya sebanyak 56 projek telah mendapat surat setuju terima dan keseluruhan projek tersebut bernilai kira-kira 6.3 bilion. Katanya menerusi satu jawapan di Parlimen hari ini kepada pertanyaan ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng yang bertanyakan berapa banyak projek yang terlibat dalam salah guna kuasa dan apakah nilai projek tersebut. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin berkongsi satu suara daripada video daripada Mariam Mokhtar. Kita boleh dengar bersama-sama. Semalam, meneliti tindakan undang-undang terhadap tuduhan yang telah dilemparkan kepadanya. Dia kecewa yang terlalu banyak fitnah, dia katalah, terhadapnya, dan ia kata yang ia sudah 50 tahun dalam kerajaan dan tiada kes tuduhan rasuah terhadapnya. Dia kata juga yang ia tiada salah guna kuasa dan ia tanya mengapa sesiapa pun tak reportnya semasa ia timbalan Perdana Menteri. Kan masa dulu Dr. Mahathir Mohamad kata Melayu mudah lupa. Okey, itu rakaman suara daripada Mariam Mokhtar. Persoalan sekarang ini yang saya ingin bangkitkan ialah tentang dakwaan daripada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang dia kata selama 50 tahun dia berada di dalam kerajaan, dia adalah seorang yang bersih, suci, murni, tak bercelah. Dan dia kata dia juga turut mengungkit bagaimana Anwar Ibrahim pernah menjadi banduan kerana salah guna kuasa dan macam-macam lagi. Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin lupa bahawa di dalam, tapi sebelum itu saya ingin tanya kamulah, pendapat kamu, benarkah di Malaysia ini ada ahli politik yang bersih? Benarkah di dalam Malaysia ini ada ahli politik yang betul-betul tak pernah salah guna kuasa? Mungkin ada, bagus. Saya yakin ada, bagus. Tapi sah ada juga yang memang confirm salah guna kuasa. Contohnya Najib Razak yang sudah dipenjara. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, Mahyadin Mat Yassin lupa agaknya dalam satu peribahasa yang selalu terkenal, yaitu dia kata begini, tak penting bagaimana engkau memulakan, tapi yang penting bagaimana engkau tamatkan. 50 tahun punya usaha dengan baik boleh terjejas hanya kerana kerakusan beberapa belas bulan sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mungkinkah ini persoalan? Mungkinkah Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sangat terdesak ketika beliau menjadi Perdana Menteri kerana dia tahu setiap hari dia dalam keadaan stres kerana cuba mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Dan dia pun sebenarnya sedar bahawa dia tidak akan bertahan lama sebagai Perdana Menteri. Dan dia pun sedar bahawa politik Malaysia pada ketika itu bila-bila masa akan berlaku PRU15. Dan dia pun sedar bahawa PPBM bersatu, Perikatan Nasional, bukan satu parti politik yang cukup kuat kerana tidak ada yang namanya akar umbi yang kuat. Dan pada ketika itu parti itu masih terlalu muda. Jadi saya pikir keuangan pun tak banyak. Jadi mungkinkah kerana itu terdesak dan ini terdesak dan sebagainya, maka dia tersilap langkah.
Rasanya tidak kot kan? Saya pikir tidaklah. Tapi berlainan pula dengan apa yang disebut-sebut oleh pemerhati politik, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar undang-undang, termasuklah presiden daripada Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menamatkan karier politiknya seperti Najib Razak juga, yaitu menjadi banduan? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye.